على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan adab yang keempat situ bahawa orang yang baru belajar itu hendaklah memeliharakan diri daripada belajar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan dalamnya. Itu dalam al-masailul khilafiyah. Ini bagi Mazali gariskan bagi salik warna jalan ke hadrat Allah SWT ni, benda-benda itu susah diceburi banyak sangat. Ya, asyik bincang benda-benda khilaf, memberikan penumpuan kepada perjalanan kerohanian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menumpukan perkara-perkara yang muttafaq, yang kepentingan dalam ibadah. Kerana demikian itu membawa kepada bingung dan hairan. Yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah ilmu. Faedah ilmu apa di antara dia? Dia telah menambahkan ketakwaan kamu kepada Allah Ta'ala. Dia kalau lagi bahas benda hilaf, dia banyak masing-masing lain nak tunjuk handal lebih cabui lebih. Dia banyak mengaji hilaf gitu begini kan. Oh dia lah handal, dia banyak mazhab macam-macam. Dia dah asyik benda. Sedangkan dalam penumpuan ilmu sebenarnya tumbuh suruh kita menambahkan takwa kepada Ta'ala. Ya, man izdadan ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa mudah. Orang siapa yang bertambah ilmu sedangkan tak bertambah takwa kepada Ta'ala, lam yazdad minallahi illa mudah, dia tidak bertambah ke Tuhan melainkan bertambah jauh. Hendakkan beliau ada penambahan di sudut kerohanian dia dengan Allah SWT lebih tinggi. Lagi dia belajar, lagi dekat diri dengan Allah, lagi belajar, lagi hampir dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu antara perjalanan tasawuf dan perjalanan tarekat dia tak berpisah. Dia akan jalan dua sekali. Kalau jalan tasawuf, ilmu tasawuf mengenal perjalanan kerohanian. Adapun jalan tarekat nak menyelami rasa dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Perjalanan ke hadrat Tuhan dia nak rasa. Lepas tu kena berjalan jalan amalan tarekah dia kena ada. Maka kalau dia asyik membincangkan benda khilaf, ya ni pendapat ulama ni, pendapat ulama demai, benda khilaf sebenarnya. Ini nilai ke situ. Faham maksud dia? Maksud dia jangan sampai kita belajar luput maksud. Kalau sekiranya maksud dia tak luput, maknanya menghasilkan segala fawaid ilmiah. Ya, ialah faedah-faedah ilmu tadi. Iaitulah menambahkan ketakwaan kepada dia, menambahkan dekat diri dengan Allah, dan menambahkan dia lagi cermat menjaga hukum Allah Ta'ala, dan dia terlepas daripada maqaid syaitan wa ghururiha. Maqaid mana segala tipu daya syaitan dan ghurur dia, ya, maka tu tak apa. Dia tak nak matlamat tu tak sampai dia berkocak kok luar. Kalau dia bincang benda ni, dia memang maknanya hebat, menyelami dalam masalah khilafiyah banyak faraq dia kan. Tapi dalam dia jalan sekali, itu tak apa. Maksud dia sini jangan dalam ditinggal. Itu maksud dia. Dia asyik dengan luaran, luar kulit dia banyak. Ya, kulit tu penting tapi jangan main kulit aja isi tak ada pula. Dia jalan dua sekali. Ya, luaran dia kena mantap, dalaman dia kena jaga. Fokus sekali adalah dalaman terlebih penting. Dan luaran tu ambil sekadar perlu. Dalaman tu tumpu. Kalau dalaman pun ditumpu, luaran pun dijalan sekali menumpukan juga, itu tak apa. Maksud dia tadi apa? Tujuan dalaman tu. Sebab Allah Ta'ala kira di dalam tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tak hanya memandang luar kamu saja, tapi dia memandang dalam. Sebab kalau tidak diamati, takut dia terhijab lah. Kalau dalam perjalanan tariqah sampai pada ma'rifat Allah Ta'ala, ilmu pun dia kira hijab juga. Hijab boleh panggil hijab nurani. Bila jadi hijab, bila dia memandang dan seronok pada ilmu, dia lupa kepada Allah Ta'ala. Dia benda seni sikit.
Pada hijab yang zulmani, maksiat mungkar tu semua orang tahu. Ya, mata tengok maksiat, telinga mulut cakap dengar benda maksiat tu semua orang tahu. Tapi sini hijab dalam bentuk nuran ni. Apabila dia tak sampai pada matlamat ujung. Dia belajar, tujuan belajar apa? Tujuan belajar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Untuk sampai makrifat kepada Tuhan. Itu ilmu. Tapi bila dia belajar, nak dapat makrifat kepada Allah, kena apa? Padamkan pandangan diri kita. Selagi pandangan diri kita tak padam, kita nampak kita, handal kita hebat, dia terhijab itu. Dia tersekat kat situ. Jadi bila dia belajar ilmu luaran ni, dia syok dekat situ, dia pandang diri dia hebat, dia sangkut. Dia sangkut di mana tu? Memandang diri, dia bahaya. Ilmu tu banyak tahu. Jangan pandang, kena pandang dia. Ya. Kata bila kamu keluar pada kamu iza kharata anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampailah kepada Tuhan. Apa makna keluar daripada diri? Jangan pandang diri kita. Duduk makam la haula wala quwata illa billah, sungguh-sungguh. Duduk tamkin dalam makam tu baru dia akan kenal, dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu makrifat yang sebenarnya. Dan demikian itu lagi pula, demikian itu membawa susah hati sehingga tiada dapat menentukan satu masalah yang dapat dipegangi. Tetapi sehingga bagi orang yang mubtadi, yang baru belajar pada jalan akhirat, ada belajar untuk jalan akhirat, untuk menuntut ilmu yang menyelesaikan hati kepada beribadah, dan jangan mengqasadkan atau bermaksud menuntut ilmu itu kerana berkendak mengetahui perkataan dan persasaran ulama itu. Untuk ilmu tujuan apa? Wah, pandai, wah dia ni handal tu. Dia 4 mazhab alim, 7 mazhab alim, sebut apa semua dia. Dia pakar betul ni. Seronok kat situ. Sangkut jawab dia. Dia tersangkut. Satu. Yang kedua ni, kalau ilmu fiqh pun kita belajar, kitab-kitab yang mana sudah ditarjih itu lebih laku. Kitab-kitab kalau sudah disiap tarjih, kaul ni kaul muktamad ini, dipilih kaul muktamad, maka di situ maknanya apa? Dia akan apa? Lebih dapat sambutan. Macam Fathul Wahab apa semua kan. Dia ambil kaul-kaul yang kuat je. Kalau sekiranya kitab dia tak tarjih, dia ceritakan khilaf aja. Ulama dia kata gini, ulama dia pendapat gini. Betul dia diam ni. Tak ada murajjih. Kita tu kurang sikit orang belajar. Sekadar tahu je lah nak ambil. Tapi nak tarjih tak ada. Sebab tu maknanya bawa kepada apa dia kata sini, jadi bingung banyak pendapat gini tak tahu mana nak pegang yang kuat. Jadi kalau dia tarjih situ, maksud dia apa tu? Nak mengelakkan kita daripada apa? Kebingungan. Bukan ilmu tu buat bingung tak, sebab kita tak kena letak. Ilmu tu memang begitu keadaan dia, benda-benda ikhtilaf. Dia tujuan dia apa? Kita pegang kaul yang muktamad, lebih mudah gitu. Tujuan apa? Jangan banyak hati kita tadi apa? Membincang-bincangkan benda-benda yang ikhtilaf sahaja tanpa ada pentahqiqan daripada dia. Bahawa ulama sufi lebih tumpukan apa? Dalaman dia bersih. Dalaman tu biar senang nak berjalan ke Tuhan, jangan sangkut banyak. Adab yang kedua, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala fan. Itulah mata pelajaran yang dipanggil fan, yang dipanggil apa? Daqaiq ni. Benda kesenian ilmu dalam fan yang dipuji oleh syarak untuk mempelajarinya. Jika ada peluang, hendaklah ia mahir dalam suatu fan ilmu tu. Tetapi hendaklah demikian itu setelah selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni benda dia panggil, masuk dalam benda apa? Dia panggil fiqhul aulawiyat. Kepahaman keutamaan, mana benda kena dulu dengan fardu kifayah. Dulu kan fardu ain dulu. Ini bahas benda-benda banyak, fardu ain tak lepas lagi tuan. Buat semayang tak reti, air semayang tak kenal lagi. Bahas pun main panjang gini. Bab yang asas basic tak lepas lagi. Najis pun tak kenal lagi. Nak kita pergi surau-surau, dia bawa kasut mahal, letak kasut jauh, lepas tu dia buka kaki, dia berjalan ke tapak kaki. Kan tempat orang lacak tu najis banyak kan, najis hukumiah kan. Lepas tu dia basuh kaki dah basah.
pijak lantai-lantai tak betul, tak pakai selipar lama dah naik atas sembahyang, pergi sembahyang. Sembahyang dalam keadaan najis hukumnya dia ni. Kesan sembahyang tak ada fiqah sangkut lah, belum pergi jalan jauh lagi dengan fiqah ada sangkut. Ya. Itu kena kenal hukum banyak masalah. Sebab fiqah dia kena mengaji, fardu ain dia kena betul-betul. Dia kena lepaskan. Ibarat kalau kita sewa lah tuan-tuan, kita sewa tuan punya kereta nak satu hari sewa 100. Kita nak sewa nak cari kita punya untung sewa tak lepas lagi. Lepas sewa dulu. Dah lepas 100 lepas tu kita polon lah, dapat lebih tu kita punya lah. Ini sewa pun tak lepas lagi. Maknanya nak lepas lebih dah tarik, sedangkan fardu ain dia tak lepas lagi. Jadi lepaskan tu, tu susunan dia. Fardu ain apa? 3 perkara penting. Usuluddin kena kemas mengenali Allah Taala. Sifat 20 tu ngaji betul. Fiqah, segala benda yang kita nak masuk kena tahu. Apa yang masuk sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadat jual beli dan sebagainya kita lalui setiap saat. Setiap masa dalam kehidupan kita benda tu ada ahkam, ada hukum syarak. Maka kita kena lepaskan, mengetahui salib belok dia. Itu fiqah. Bagian tasawuf mengetahui akan pembersihan dalaman hati kita. Mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah, macam mana nak clearkan dia, nak bersihkan dia. Ya, nak buang kekotoran-kekotoran dalaman dan hiaskan dia dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ringkas dia. Dan jika ada peluang hendaklah ia mahir dalam semua fan ilmu. Semua maknanya kesenian ilmu tu lebih baiklah. Ilmu ni lautan tak bertepi. Tetapi hendaklah demikian tu setelah selesaikan daripada ilmu fardu ain. Makna kewajipan yang tak dapat tidak mesti ada kena atas tiap-tiap individu yang memberi manfaat. Dan setelah selesai daripada mengamalkan serta ada masa lapang yang lebih selepas mengerjakan aurat, mana wirid-wirid, kerana yang demikian itu daripada ilmu fardu kifayah. Dan telah maklum bahawa fardu ain terdahulu dari fardu kifayah. Dan ilmu yang manfaat ialah seperti yang telah engkau ketahui dahulu. Ya. Ilmu yang membawa kita makin bertakut kepada Allah Ta'ala. Lebih mengenali akan jalan tipu daya syaitan dan perangkap-perangkap dia. Yang masa kita mengaji ilmu makin menambahkan gemar kepada akhirat. Ya. Hati kita semakin lama semakin tumpul dengan dunia. Itu peranan ilmu yang manfaat. Kalau dia mengaji ilmu agama tapi tujuan niat dia tak betul, dia terbalik. Dia tak dapat rasa tu. Dia rasa tawar hati dengan dunia az-zuhdu dan benar akhirat dia tak dapat. Kadang dia terbalik pula, dijadikan ilmu agama tu alat pula untuk keduniaan dia. Itu lagi parah. Mengaji agama, rupa dia tukang hentam agama. Dia tukang pusing balik. Ya. Itu semua sebab apa tu? Sebab dalam tak settle. Sebab dalam dia tak betul-betul menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau betul dia menghadap kepada Allah Ta'ala, insya-Allah semua disettle. Bila hati tak menghadap ke Tuhan, ya bila ada ilmu pun dia terbalik ni. Sebab apa? Bila hati tak menghadap kepada Allah Ta'ala, maka siapa yang dapat menawan dia? Nafsu. Syaitan akan kontrol dia. Bila nafsu syaitan dah kontrol dia, ya. Gerak dia bergerak nafsu, jalan dia berjalan nafsu, makan minum dia makan minum nafsu, kerja dia semua nafsu yang tukang set ya. Jadi jadilah hamba pada nafsu bukan pada Tuhan. Ini masalah dia. Belajar nafsu kan. Semayang dia semayang nafsu dia masuk semua. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Dalam ibadat dia masuk tu lebih bahaya daripada dalam maksiat. Bahawa maksiat semua orang tahu. Ya, dia pun tahu. Bila masuk dalam ibadat yang ni bayar. Kita tengok luar cantik, rupa dalam dah rosak. Masuk riak, wujud semua takabur, beratus penyakit-penyakit. Ya, itu kita nak trace betul supaya jadi bersih. Bila dia bersih, insya-Allah layak dia menerima kurniaan daripada Allah Ta'ala, pembukaan dan sebagainya. Adab yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Ya, sebab selagi dia tak lepas ilmu fardu ain, setiap langkah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, tiap-tiap langkah tu dilaknat Tuhan, kecuali dia sedang belajar atau ada kemaafan. Dia tak lepas lagi tapi dia gaji yang belajar, insya-Allah. Dia tak lepas tu ngaji tidak, ajak hafal tidak, berat kerja ni. Ya la'anuhumul la'inun, melaknat di segala laknat, pokok kayu kayan semua laknat. Ya, kalau didengar dia tak duduk atas dunia. Duduk atas dunia makan rezeki Tuhan dia tak kenal. Duduk menumpang muka bumi Tuhan, makan semua nikmat Tuhan dia tak kenal.
Kalau orang datang rumah kita macam tu. Dia datang rumah kita misalnya tak pergi dapur buka piuk semua, kena gambat macam menyapu. Ya, masuk rumah orang tak pergi minta izin lagi. Pergi makan ikut suka dia, kata orang gila. Menumpang rumah orang, buatlah cara menumpang, kan. Ni menumpang orang tuan tak duduk luar ni, bilik ni. Dia nak sini duduk dalam. Wah. Kena buran dengan tuan rumah. Kita ni menumpang. Sedarlah diri kita ni semua hamba abdi Allah Ta'ala. Kau raja ke kau apa, kau kaya kau miskin, sama taraf di segi abdi. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Yang ada pada kita sikit rezeki banyak sikit itu semua pinjaman dia, lagi banyak kita ambil, lagi banyak soal jawab akhirat tu. Lagi banyak kita ambil, lagi nak memikul beban tu besok. Puan nak jawab, mana kau ambil, apa kau guna? Oh, tak ada satu peri, tak ada. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni peri-peri je, ikut suka kita je? Tak ada. Ada tanggungjawab semua. Setiap gerak-gerik kita ada tanggungjawab Allah Ta'ala. Ya, wa annakum ilaina la turja'un. Ataupun kamu menyangka kamu tak balik, tak mati, nak tongkat langit, tak ada, semua akan balik sampai masa balik. Jadi maknanya datang kita baik, bersih, dia balik pun bersih. Ya. Bersih segi akidahnya, bersih segi amalannya, bersih dari segi hal tuju rohani dia Ta'ala, baru dia dapat masuk ke dalam nikmat besar di sana. Ya, al-Islamun nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah ilan nazif. Islam itu agama yang bersih. Ya, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Maka tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan orang yang bersih. Bersih segi akidah, bersih segi akidah kita ngaji musrudin. Nak bersih lagi amalan luar ngaji mufiqah. Nak bersihkan dalaman yang besar tempat tilik Tuhan, itu kena ngaji ilmu tasawuf dan amalan tariqah dia kena bawa. Amalan tariqah ni kena digilap dan supaya dalam tu bersih. Bila bersih, tuan tengok cantik bersih, layaklah dia menerima berbagai-bagai pembukaan daripada Allah Ta'ala. Itu sajalah. Taklah bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang telah disebut dahululah kenyataannya. Di mana ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang tersebut dalam Ihya Ulumuddin. Itu contoh kitab yang kita baca ni. Yang kita baca ni kitabnya Sairus Salikin. Dia terjemah daripada Mukhtasar Ihya. Ihya Ulumuddin diikhtisarkan, mana diringkaskan. Maka ringkasan ni diterjemah jadi Sairus Salikin. 4 juzuk. Dah ringkas. Kalau Ihya betul, tak berapa puluh kulit. Dah ringkas ni pun menyenak kita nak habiskan. Kan? Allah. Bagi kitab Sairus Salikin ni kalau tuan-tuan faham cukup. Cukup dah ni. Tidak ada ulama semacam Imam Ghazali mengumpulkan semua ilmu dalam kitab dia. Ya. Kalau ulama lain kalau dia tulis usuluddin bahar panjang macam mana pun, tajuk itu bab usuluddin je. Buat pekah 4, buat robok buat pekah kan. Ya. Kalau buat apa lagi buat tasawuf, ulama bahar tasawuf macam mana pun tajuk tasawuf je. Imam Ghazali tak, satu kitab dia kumpul 3 kali. Itu satu kelebihan Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali kata siapa yang baca tiap kali orang baca kitabku maka rohani aku hadir. Rohani aku hadir. Ada kelebihan. Jadi kat dalam kitab dia ni tajuk ya. Usuluddin pun ada di awal, kemudian di tengah dia masuk buat fiqh dan di ujung dikhatamkan dengan ilmu tasawuf. Cukup tu. Kalau nak pakai untuk diri kitab ni khatam, ya cukup lah tu. Ya. Bila dia nak khatam orang takut dah khatam dulu. Takut malaikat maut sampai dulu. Tapi tak apa. Orang mati dalam belajar ada kelonggaran, ada kemaafan Allah Ta'ala. Jangan dia tak nak belajar. Tak nak belajar bila tak ada kebajikan bagi orang tidak mencari ilmu Allah Ta'ala. Kalau bahasa untuk tu kata kau mati lagi baik. Kalau dia tak nak cari ilmu Tuhan tu tak kenal. Cara nak ibadat ke Tuhan punya alam di sini pun dia tak tahu. Kemudian macam mana nak dekat diri Tuhan tak tahu juga, lagi jauh kau mati lagi baik. Kalau orang tu kita kata orang beratkan dunia. Ya, itu maksudnya. Sebab tu sebaliknya kita syukur banyak kepada Allah Ta'ala. Bila Tuhan yang membukakan dia Fattah ya Wahhab. Dia membuka, dia memberi, bukan sebarang orang tuan-tuan ni nak beri. Kalau dia beri, dia beri. Kalau dia tak beri, tak ada lah. Duduk, tak sambung wayar, dapat mana kan. Duduk bumi Mekah bersama Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, tapi pelak tak sambung. Tak dapat cahaya dia tuan. Tapi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu duduk di Parsi jauh, tapi pelak dia sambung. Ada kontak dengan Rasulullah SAW. Islam beriman, selamatlah. Kan? Yang penting dia ada kena kontak.
Contoh dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, semua kitab Imam Ghazali ni. Dan yang tersebut di dalam kitab Lubab Ihya Ulumuddin, ialah Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan. Ini kitab ni. Yang akan dia dalam kitab ini, kitab Sayrusah Salikin. Sayr apa makna perjalanan. Salikin jamak dari kalimah salik. Salik mana orang yang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Apa hadrat Tuhan? Makrifat akan Allah Ta'ala. Taqarrub diri dengan Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan itu jalan menuju kepada Tuhan. Dalam Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu lah kemuncak dia. Perjalanan kita ke situ. Fafirru ila Allah. Berjalanlah kamu menuju kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan lagi ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau Melayu dia, Jawi dia terjemah kitab Hidayatul Salikin. Yang tebal sikit, tulisan lama tu ni. Dan ilmu tersebut dalam kitab Minhajul Abidin, ni karangan akhir. Ya, Minhaj, karangan akhir bagi Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Dan lain daripada kitab ilmu tasawuf dan barang siapa yang masyghul, mana memberikan kesibukan tumpuan di dalam menuntut fan ilmu tasawuf, nasaya memadalah baginya daripada menuntut ilmu yang lain. Ya. Kalau masuk jalan tasawuf cukup. Dalam tasawuf tak dinamakan seorang tu ahli tasawuf, mesti dikemas usuluddin. Mesti dikemas fiqh. Mantap dia ilmu tasawuf. Boleh dinamakan ahli tasawuf. Kalau ngaji mutasawuf, dia usuluddin melintang pukang, fiqh potong enggang, itu kan ahli tasawuf. Tu ahli tasawuf ni. Lama-lama dia pakai kepala dia. Jaga tu. Nah, saya memadalah bagi mereka menuntut ilmu yang lain. Ya, cukup. Tiada berkendak kepada ilmu yang lain. Itu maksud daripada kerana apa? Telah terhimpun dalam ilmu usuluddin tu. Kerana terhimpun dalamnya, dalam tasawuf ni, ya, ilmu usuluddin ni kena ada. Iaitu i'tikad dan ilmu fiqh kena ada juga. Baru dipanggil dia ahli tasawuf. Ilmu ibadah. Dan ilmu suluk. Ya, suluk. Suluk apa makna suluk? Perjalanan. Ambil kalimah salaka yasluku suluk. Suluk makna berjalan. Maka orang yang berjalan dia panggil apa? Salik. Seorang. Kalau ramai dia panggil salikin. Ini nama kitab ni. Salikin. Perjalanan segala orang yang berjalan menuju kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat. Dan ilmu suluk dan ilmu tariqah. Ilmu makna tariqah. Tarik mana apa tarik? Jalan juga mana. Ya, tarik pun mana jalan. Syariat pun jalan juga. Syariat tu pun jalan juga. Dia bila ada kalimah muradif yang sama makna, maka ulama pecahkan. Kalau yang perjalanan bentuk luaran fiqh dipanggil syariah. Perjalanan dalaman dipanggil tariqah. Maka kita ada dua jalan. Dan dua-dua wajib dibersihkan. Dalil Al-Quran, wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku. Hendaklah kamu cuci, kamu bersihkan yang luar dan yang dalam. Baru dia cantik. Ya, itu tanggungjawab membersihkan luaran dengan dalaman kita. Dan ilmu suluk, tu. Jadi suluk kalau dalam tarekah pula, ya, suluk lah. Ya, suluk dia maknanya lebih detail. Dia buat khas tempatnya, caranya, adabnya, mana dia lebih detail. Ya, lebih terperinci, lebih ketat syarat dia. Dia produk itulah kan. Kalau ketat syarat dia, maka dia bernilai apa? Mahal lah kan. Kalau jual tepi jalan itu murah sikit. Kalau hadis itu juga. Antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bukhari lebih tinggi sebab syarat dia ketat. Dia kena luki wal muasyarah. Bukan sekadar semasa saja, dia kena bertemu dengan perawi hadis. Ketat. Bila ketat syarat, darjah hadis dia tinggi. Itu kaedah dia itu. Ya. Apa itu juga. Apa benda pun, bila dia ketat syarat, memang dia apa? COVID punya juga COVID. Kan? Dia tak jangan campur bang, tergulik. Kalau dia ketat syarat sikit, Malaysia dapat pujian kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi semua kan. Terkawal insya-Allah tu jelah. Bila tu nak ceritakan apa tu? Bila benda tu dijaga sungguh, kualiti dia tinggi tu maksudnya. Begitulah rohani dia. Di dalam suluk bukan sekadar nama, pelaksanaan tu ada.
Dikumpulkan segala makna-makna daripada hadis-hadis Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, diolah dalam majlis suluk. Semua di dalam. Kurang makan ada dalam hadis. Dan suluk makan 1/6 kurang kan. Nabi sebut. Nak dapat pancaran nur, kurang makan. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Ya. Iza aqallar rajul at-tu'ma, apabila seorang mensedikitkan makan, muli'a jawfuhu nuran. Allah Ta'ala pancarkan nur dalam batin hati dia. Itu hadis Nabi ada. Kau ni zikir cepat-cepat apa? Tengoklah. Kan? Orang punya kerja macam mana? Dia zikir 70,000 satu hari kan? 10,000. Ni kau zikir 3-4,000 mana jadi? Selawat 10, 20. Mana terbuka? Kau ketuk pintu sekali. Kau ketuk lalu pintu lama. Tuan dibuka lah pintu. Kan? Tuan lah. Sikit percampuran. Ada. Semua ada. Kalam pun dijaga. Semua dalam hadis nama. Ya. Iza kasural kalam kasural khata. Wa iza kasural khata kasural zunub. Iza kasural zunub wa naru awlabi. Bila banyak bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka tempat dia. Itu ya. Jadi dalam suluk semua dia jaga. Ya, bila ketat syarat, insyaAllah pembukaan dia cepat. Itu sajalah. Itu contoh dia lah. Syariat apa makna syariat? At-ta'budallah. Kamu menyembah akan Allah Ta'ala pada zahir. Zahiratan pada zahir. Tarikat apa makna? Antak sudahu. Bahawa batin hati kamu kasat dia je, Allah Ta'ala. Jangan kau nak tempat lain. Kemuncak di hakikat apa dia? Antashhadah. Antashhadahu, bahawa kamu syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Duduk makan musyahadah, maka orang tu telah sampai. Jadi kata berjalan kepada Tuhan kan, jalan ke mana? Jalan nak sampai. Sampai mana? Sampai tu maqamil musyahadah. Bila dia syuhud saja, ya, duduk makam ihsan, mana orang tu dipanggil orang yang wasilin, orang yang sampai. Pada istilah sufiah itulah maksudnya. Bukan sampai jumpa Tuhan tengok depan cokong cacak kan. Tuhan bukan makhluk serupa dengan kita, dia maha agung. Ya. Sebab kita ni benda yang nampak dengan benda tak nampak mana kuat benda. Benda tak nampak. Jasad kita ni hidup dengan siapa? Sebab apa? Sebab benda tak nampak. Apa dia? Roh. Roh nampak ke? Kalau roh Tuhan cabut macam, habislah hati kulit itu. Jadi bangkai. Tunggu sumbat dalam liang lahat dia. Elektrik tuan-tuan tengok lampu kan, terang ni ada. Aircon ada. Siapa kontrol dia? Karen nampak? Satu budak Hindu kan. Tu dia berlawan budak Melayu kita orang Islam dia. Kata kau punya Tuhan tak ada nampak. Kata, kita pun tahu. Budak dia kata tiap-tiap benda nampak, ya, mesti ada. Tiap-tiap benda ada, tak semesti nampak. Dia berbening. Tiap-tiap benda tak ada, memang tak nampak. Tapi tiap-tiap benda ada, tak semesti nampak. Ya kan dia. Ayat kau pergi panjat tiang elektrik, kau pegang kabel karen. Oi, mana mati yang macam itu. Nampak karen. Oh, ya. Oh, itu pun payah nak mikir. Nisbah pula antara Khalik dengan makhluk. Makhluk nampak. Khalik pencipta nampak. Tak nampak. Siapa kontrol kita? Dia. Mana benda tak nampak lebih hebat daripada benda nampak. Ya, Tuan beri contoh depan mata kita beberapa perkara ni. Ya. Elektrik sini tak nampak. Dia yang kontrol pada zahir ni kan. Tak ada tepap padam habis semua. Kan? Nyawa tu juga. Nyawa tak nampak. Roh. Jasad nampak. Tapi jasad tu boleh bergerak sebab apa? Benda yang tak nampak tu ada roh. Kalau roh tu orang cabut dia habislah gitu. Yang membawa kepada ilmu mukasyafah. Apa mukasyafah? Mana terbuka. Terbuka mana? Terbuka dalam. Sebab suluk dia punya ilmu mukasyafah. Kalau majlis ilmu kita kita mengaji ilmu fiqh di surah, di masjid, apa kita pakai kitab ni, ilmu mudarasah. Kita tadi belajar, ya, untuk mendapat dengan cara akal kita. Ya, dapat ta'akul dengan akal tangkap. Ada pun yang dalam suluk perjalanan ni dia mukasyafah, rohani punya pandangan. Sebab terbuka. Terbuka alam, terbuka macam-macam tuan tunjukkan. Ya, dan sebab apa? Bersih dalaman dia. Itu saja. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala kata sallallahu alaihi wasallam, wal mu'amalatu
tuaddi ilal mukasyafah. Wal mukasyafatu ma'rifatullahi ta'ala. Wa zalika nurun. Wa zalik nurun yaghzifuhu Allahu fi qalbi bil ibadati wal mujahadati. Wa zalika alladhi yuwassilu ila rukbatil iman Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladhi law wuzina bi imanin ahli al-ard la rajah. Wa zalika li sirrin qarra fi sadrih la li tartibir barahin wal hujaj. Lagi cantik Imam Ghazali terang. Ilmu mukasyafah, ya, ilmu muamalahan. Wal muamalatu tuaddi ilal mukasyafah. Muamalah ni muamalah apa ni? Muamalah al-batinah, yang batin, bukan muamalah zahir. Muamalah yang zahir tu yang kita belajar ilmu fiqh. Ya, buat jual beli, sewa menyewa, akad dalam bab ukut dan sebagainya. Itu muamalah yang zahirah, yang luar dalam ilmu fiqh. Adapun ni muamalah yang batinah. Mana muamalah urusan kita dengan pencipta sendiri terus direct. Itu muamalah rohani kita dengan Tuhan. Dekat atau jauh dan sebagainya. Jadi muamalah ni tuaddi ilal mukasyafah. Siapa ada muamalah dengan Allah Ta'ala, dia akan terbuka ilmu mukasyafah menunggu dia. Itu perlu riadah mujahadah, banyak zikir, kontrol maksiat, bersungguh lawan, didik nafsu. Nanti bila bersih terpam, dia akan buka. Terbukalah rohani dia dengan Allah SWT lebih hebat. Lepas tu bila masuk suluk, kita kata apa? Lapar masuk suluk. Tuan, saya datang daripada lautan. Lautan apa? Lagi kelam, jahil. Yang datang pula report masuk suluk, PhD kan. Nak kata kelam jahil. Dia dah aku PhD, dia MA master dia. Itu ilmu atas kertas. Yang nak kau masuk suluk ni bukan ilmu atas kertas. Ni ilmu mukasyafah, ilmu dalam kerohanian gitu. Itu tak ada dalam kertas. Nak dapat dia bukan atas kertas. Atas kertas kita belajar untuk terbuka. Ada pun tak dapat, dia kena apa? Apa dia kata tu? Muamalah, bawa kepada mukasyafah. Dia kata muamalah. Riadah mujahadah tu jalan. Ya. Sebab tu kita kena banyak zikir, banyak suluk. Suluk kena banyak. Orang dulu sebut suluk suka entah ni. Kami sebut suluk berapa hari ni? 3 hari je. Hari 3 hari nak terbuka. Nak terbuka macam orang suluk lama. Banyak modal, insyaAllah banyak lah untung kan. Takkan modal 1,000 nak untung 1,000 kan. Nak untung 1 juta. Kalau modal juta boleh sedap sikit kan. Itulah berniaga. Kerja apa-apa pun, bila benda tu besar, modal dia besar, kesungguhan dia, banyak cabaran dia, maka nilai dia tinggi. Sebab tu Sayyidina Aisyah yang mengatakan afdalul a'mal asqaluha. Amal paling afdal bila lebih mencabar. Lagi ujian banyak, lagi dia akan dibuka banyak. Itulah kita dengan Allah Ta'ala. Lagi kita bersungguh, lagi kita lawan nafsu kita sungguh, insya-Allah lagi dibuka. Ya. Itu ilmu mukasyafah. Ilmu pembukaan qalbi, pembukaan sir, pembukaan roh. Itu dalam cuma tapak-tapak sundah dia kan. Nak pasang hudur dengan Tuhan senang kan? Semalam kita pasang pakaian kan, pakaian latifatul qalbi apa? Hudur. Nak hudur senang ke? Kita semayang dengan 4 rakaat tak mana mengayau. Sampai ke salam kadang tak boleh hudur. Sampai salam kadang tak boleh hudur. Angkat pertama dah pergi mana? Sampai Johor lagi. Angkat kedua pergi Perak. Oh, kata ni mengayau. Ya. Ni pergi dapur, pergi kedai mana ada temenung pun ada semayang. Ya, macam-macam dia masuk. Tak hudur. Itu ghaflah. Jasad menghadap kiblat zahir, kiblat rohani tak ada. Apa kiblat rohani? Huwallah, Allah Ta'ala. Menghadap betul. Itu maknanya hudur. Sebab tu bila dia boleh duduk betul-betul, dia punya muamalah tu, dia proses betul-betul, dia riadah betul-betul, paksa hati, tarik dia. Dan yang paling besar apa? Minta pertolongan dengan dia. Itu paling besar. Tak ada pertolongan Tuhan, no, dia tak jalan. Kau tarik dia zikir banyak mana pun, kau mengaji dah banyak mana sekalipun, kalau Tuhan tak buka dalam, dia tak akan buka. Pembukaan hanya daripada dia. Sebab tu kita kena banyak mengadu dengan dia, banyak zikir, banyak mohon pertolongan. InsyaAllah dibuka. Ya. Orang buta tuan-tuan bila terbuka mata jangan. Sonok tak?
Oh, kau boleh melompat. Dia tak boleh buka. Tak kata buta lah, kita kata gabun ni kan. Kan? Ada katarak, macam tahu. Kali dia makan ubat ke apa, dibuat apa? Pergi operate ke apa semua dah tahu dia pun seronok, terang kan. Jelas. Tu mata luar. Kalau mata dalam kita buka dalam basirah dia dengan Allah Ta'ala, masya-Allah. Tadi nak cerita ni nikmat. Ya. Tu nikmat ni bila orang dapat sah, dia takkan berpaling kepada makhluk. Bila terbuka kenikmatan dalaman sah, dia takkan ditipu oleh makhluk. Masalah tak buka ni dia kabur-kabur. Orang apa nama tu, mata dia apa? Rabun kan. Selalu kena tipu lah kan. Ada satu cerita tu, masa kita sekolah budak nakal kan. Tukang Cina, tokek Cina apik tu mata gabun. Oh, dia masuk kamar-kamar kedai, habis dia kerja. Dia tengok dia barang habis dia sapu. Apa gabun? Padang kena tipu orang gabun. Begitulah gabun rohani kita. Padang kena tipu dengan syaitan ni. Ya, kita kena tipu dengan nafsu. Sebab apa rohani dia gabun. Apalagi kalau buta terus, na'udzubillah. Ya. Tu jalan proses ni apa? Nak proses balik biar dia terbuka. Biar dia makin terang pandangan dalaman dia tadi untuk menghadap hadrat Allah Ta'ala. Allah. Ilmu muamalah, ai muamalah batinah, muamalah dalam ni. Yani ilmu dan amal. Jalan dia riyadhah wal mujahadah. Ya, jalan ilmu hakikat makrifat ni bukan dengan kajian kat kedai kopi kan. Diri sebenar diri lala dia tak berdiri. Dia kaji semayang tidak. Banyak kacau. Dan mukasyafat itu ialah dibukakan Allah Ta'ala hati seorang dengan makrifah. Ya, makrifat Allah, yakni mengenal Allah, dan yang demikian itu nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala dalam hati dengan sebab berbuat ibadat dan mujahadah. Ibadat itu dinamakan ibadat bila dibuat cukup syarat dengan ilmu yang zahir kita belajar. Kita kena jaga ilmu fiqh itu siap baru dia sah ibadat terima. Kemudian dia mujahadah, lawan nafsu tadi. Sebab nafsu ni hijab, jinding kan nafsu, lawan. Sebab dapat keluar pada tuntutan nafsu nikmat besar. Khuruj minan nafs hiya ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Kalau dapat tawan nafsu, kita dapat keluar daripada cengkaman nafsu, ya, bebas diri kita, itu nikmat paling besar. Sebab nafsu itu hijab antara kita dengan Allah. Selama kita ditambat nafsu, dia takkan sampai ke Tuhan. Ya. Kaifa an yarhan ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedang kamu ditambat oleh nafsu? Sebab kena lawan itu. Syarat paling besar kalau yang dalam tarekat kena banyak jaga malam, dan malam jaga. Kena bangun malam, kena bangun. Antara bulan sahiran layar. Siapa menuntut ketinggian dia kena jaga malam. Sembayang sunat malam, tahajud, merayu malam-malam, zikir, munajat dengan Tuhan, menangis tumpahkan air mata, insya-Allah cepat Tuhan buka. Ini dapat buka malam jongkang macam buaya mampus. Tercakap tunggu orang bang subuh. Lepas tu nak jadi wali. Apa bentuk wali pun lagi cantik. Ya, cabut tak ikut syarat dia tak payah. Dia mesti jaga malam tu, minta merayu dengan Tuhan. Abang Mursyid kata, aku pukul 2, pukul 3 tu aku dah menangis dah dia tu. Ya, aku nak boleh sampai ke hadrat Ta'ala, mukasyafah makam makrifat ni kata. Kan Abang Mursyid kata apa? Air mata aku dekat 1 jab ni. Air mata kita tu sudu tak ada. Satu sudu tak ada. Ya, minta malam merayu, ya Allah, tolonglah bukakan, ya. Tolonglah singkapkan, bukakan. Ya, pintu masuk, ya Allah. Tak tahan dah lemas dengan makhluk dan lemah dengan makhluk dan mana muka dia. Kan, mana makhluk je lemas. Ya, kita ni barat tengah lemas, tenggelam, cungap. Gerak timun tenggelam, timbul dalam laut. Perut dah masuk air, kembung lagi. Kan, itulah maksud. Selagi tak terbuka rohani kita. Bayangkan bila dia lepas daripada benda tu, benar lega di tuan-tuan ni. Batu seorang ulama kata apa? Aku baru 2 tahun balik tu. Mana aku kira aku ni balik, itu balik rohani. Bila terbuka pintu makrifat, baru aku kira aku balik. Baru 2 tahun ni tu, padahal umur tua. Orang terperanjat pada tua, janggut berapa kali salin, janggut dah metalik lah. Bawa balik, balik sampai ilallah, maksudnya. Balik sebenar-benar balik lah. Dan demikian itu nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala dalam hati. Dengan sebab apa? Berbuat ibadat dan mujahadah. Nur apa?
Apa nur? Quwwatul yaqin allazi yusmilu halawatul iman. Itu nur maknawi. Ataupun juga sebagai isyarat luar dipancarkan bentuk nur pun dia juga. Itu kerja Allah Ta'ala berlaku. Dan yang demikian itu ialah menyampaikan kepada martabat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita nak Syaban, ini kita punya apa, imam sah di kalangan para sahabat yang menyampaikan sanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya itulah, jikalau ditimbangkan imannya saya Bakar dengan iman segala isi bumi ini, nah saya berat imannya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan demikian itu kerana apa? Sebab apa iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan langit bumi semua lebih berat? Kerana sir tu, kerana rahsia yang menetap di dalam hatinya. Ya, lisir qarra fi sadrih. Saya kata sir qarra fi batnih. Mana sir yang ada tu dalam tu, makrifat yang sebenar pembukaan dengan Tuhan. Tiada dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. La litartibil barahin wa dalil, bukan kena hujah dalil tu Usuluddin kena ada tu peringkat awal. Jangan duduk situ aja. Ya, dah selesai Usuluddin, dalil telah kemar, dah kenal. Ya, maknanya mana hakikat qadim dan mana muhdas, berbezakan maknanya Allah Ta'ala dengan makhluk secara ilmiah. Kita start jalan riyadhul mujaz supaya dia buka dalam pula. Ya, pengenalan lapisan pertama daripada ilmu yakin, yakin dengan ilmu. Dia nak masuk ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Kan? Kita tengok gambar Kaabah kat dinding. Kan? Kita belum pergi lagi, itu dia panggil ilmu yakin. Kita dah kenal dengan ilmu, dah nampak, dah tahu dah Kaabah. Tapi kita belum pergi. Bila pergi je, masuk je Masjidil Haram, nampak depan mata kita Kaabah. Itu dia panggil ainul yakin. Sama tak Kaabah tu dengan gambar? Sama. Tapi rasa sama tak? Tadi tengok gambar ni depan mata. Ya, lepas tu kita pusing tawaf. Tu lagi naik ainul yakin, hakul yakin. Lepas tu dia pun peluk Kaabah, dada dia letak Kaabah, dia pun menggaung gitu kan. Itu adalah kamalul yakin. Orang sebut dia Kaabah, dia terasa dada dia dekat dinding Kaabah. Beza tak sama ilmu tu? Sama lah. Benda sama tapi martabat lah lagi tinggi, lagi tinggi. Sebab sebelum kita padam. Situ naikkan lagi darajat. Supaya apa? Sebab di sinilah kedudukan kita di akhirat. Ya, sebab kita di akhirat kalau dapat lihat Allah Ta'ala besok, ya yauma izin, ketika Allah buka gitu kan. Ayat yang Allah sebut, wujuhun yauma izin nazira ila rabbiha nazira. Dia buka, maka buka itu tak sama kan. Ada orang yang hari-hari dapat lihat, ada orang yang seminggu sekali, sebulan sekali, ikut kadar makrifat mereka. Terang hebat dia pun kadar itu juga. Lagi tinggi makrifat dia, lagi sedap dia melihat. Maka ni tempat ni nak asah. Ya, sebab disuruh hadid basaral iman, tajamkan asah pandangan mati iman kamu tadi. Ya, jawab dia apa? Nah, saya melihat Allah Ta'ala di kulli syai'. Bagi tiap-tiap satu kau terasa kebesaran Tuhan. Sebab kena asah dengan zikrullah banyak. Asah banyak zikir, banyak memandang dia, insya-Allah. Kemudian kawal pula benda-benda yang mengotori daripada maksiat mungkar, insya-Allah cepat terbuka ya. Dan kerana inilah kata Sayyid Abdul Hasan Al-Shazili, Abu Hasan Al-Shazili, inna lananzuru ila Allah Ta'ala bibasaril iman wal iqan fa'agnana anid dalil wal burhan. Bahwasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka dalil dan burhan. Ya. Faham? Bahawa orang sudah sampai, itu maksud dia. Dia terkaya daripada dalil burhan lagi lah. Kita tak pernah pergi ke LIA. Kali pertama nak pergi, kena ada dalil lah. Kena tunjuk foto. Sekarang pakai apa? Uish. Silap dia tunjuk apa? Dia berbusik. Kan? Apa dia tunjuk? Mana kena ada dalil, dia tunjuk sampai. Tapi bila kita dah pergi selalu, sebut aja apa? Nampak. Sebut je nampak. Tak payah dalil lagi dah. Itu maksudnya. Peringkat awal kena ada dalil. Dah biasa pergi tak ada dalil lah. Kan? Nak pergi sana 3 kali pakai menyemak dari hari kau pergi pakai apa weh. Ya, pergi sebut dah nampak kan. Itu maksudnya. Sebut ke pak terbuka. Sampai peringkat iza zikirallah, pum, wajilat qulubuhum. Ya, berkocak hati dia. Sebab apa? Nur makrifat tu ada kat dia. Karen tu ada. Nurun ada nur, ya Allah. Habis. Kemudian kata lam anna syarafan ulum Allah.
Ya Karim ya. Ha? Satu ada. Ha? Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya nyelapisan nafsu. Dia panggil nafsu mulhamah. Yang pertama nafsu lawamah, yang kedua nafsu itulah. Apa nafsu yang kedua dulu? Amarah, kemudian lawah. Amarah yang pertama lah. Amarah nafsu paling teruk. Ya, kalau orang kata suruh masjid pun tak kenal. Suruh masjid pun tak kenal. Nak sembahyang jauh lagi lah. Itu nafsu kehaiwanan. Kerja dia apa? Makan. Bersedap itu saja. Yakulu wa yatamatta'u kama ta'kul an'am. Mereka makan minum seronok macam binatang kaki empat makan Quran itu. Darajat dihancur. Tiba-tiba Allah Taala kesian ke dia, Tuhan bagi di satu keinsafan. Ya, kawan meninggal kat semua dah sedar. Bawa dia sedar. Ketika sedar dia mula mencari ilmu untuk beramal ibadat. Maka ketiga nafsu dia lawamah, mencela kejahatan diri dia bila dia tersilap. Ibarat dia baru jalan, jatuh bangun. Dia dah mula nak cari jalan ketuhanan, tapi bila dia tersilap, dia cepat kembali. Dia mencela nafsu dia. Belum berapa tetap. Ini kebanyakan nafsu peringkat kita orang abang. Ya, belajar rajin tapi kadang tersilap. Tobat balik, jalan balik, jatuh balik, tobat balik. Bila dia follow lagi, dia minta pertolongan Tuhan, dia riyadhah wal mujahadah, dia dah mula dapat ilham rabbani. Ya, itu dipanggil nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu Tuhan ilham. Banyak terbuka hijab, zikir terbuka. Itu peringkat dia apa tu? Mulhamah. Peringkat mulhamah. Mana ilham dah mula dapat. Dapat mimpi yang baik, dapat pandangan yang baik. Makna apa? Ada warid. Tu warid ni ilham. Warid dapat. Batu kena suluk pun sedap. Kan? Terbuka. Sebab ilham banyak Tuhan beri. Sebab apa? Sebab tapak disiapkan. Kan? Tapak dah cantik, datanglah apa hantar. Maka perjalanan yang ketiga ni, perjalanannya kerana Allah Ta'ala, iaitu bahawasanya orang yang salih. Perjalanan dia apa? Menuju ke Tuhan. Menuju kepada penghampiran diri dan mengenal Tuhan sebenarnya. Pada martabat ini, tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Orang duduk dalam mulhamah ni, dia punya pandangan dah mula nak tetap. Ya, segala yang dipandang ada cantik dah. Dia dapat boleh karenkan pandangan dia pada Ta'ala. Ya. Sebab kita nak betul pandangan bukan senang tuan-tuan. Kadang dah tua nak mati pun pandang tak reti. Kita tanya, kau pandai melihat? Allah tak pandai pula, buka mata nampak. Yang tu Cina boleh buka tu. Kau buka mata nampak dia, boleh. Ni kau buka mata nampak, kau tengok pokok, nampak pokok, itu beruk boleh tengok. Kan? Binatang boleh tengok. Kau tengok langit, nampak langit. Itu tak pakai. Orang macam ni kalau tengok benda luar dia yang dia nampak, maka memang penglihatan dia banyak merosak. Dia buka mata banyak kerosakan berlaku. Contoh, dia tengok benda yang hebat, benda cantik, dia terpengaruh. Nafsu kawal dia. Hebat, cantik. Dia tak nampak Tuhan. Kalau dia tengok benda tak baik pula, dia hina. Apa? Rosak. Dua-dua pandangan dia rosak. Dia pandang benda yang tak sesuai dengan dia hina. Dia jadi rosak. Kalau dia pandang benda tu hebat, dia terpengaruh, dia tumbang. Kalau dia pandai memandang, okey. Dia pandang dia benda hebat, dia nampak jamalullah. Dia pandang benda sebaliknya pula, dia nampak pula asma-asma Tuhan. Ya, Tuhan mentajalikan. Dia pandang tu semua cermin je. Semua makhluk dipandang kiri kanan atas bawah semua merupakan cermin saja. Cermin apa? Untuk memandang dia. Ya, wallahu ta'ala sebenarnya mentadbir sekian alam. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir sekian alam. Ya, tidak boleh bergerak, tidak boleh diam seorang melainkan dia. Kenapa tak nampak? Kalau di sampai taraf tu barulah pemandangan dia sudah bersih. Tiap-tiap pandangan dia mi'raj ilallah. Ya, pandangan itu mi'raj, naik. Ya, tu kata mi'raj ini dia.
Bukan Isra Mi'raj Nabi tu. Ni Mi'raj rohani. Kita pandang dia rohani, kita Mi'raj dia naik. Tu Mi'raj dia naik kan. Naik mana? Naik makin dekat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kepada makrifat ke Tuhan. Ketika kita lagi dapat kesedapan Tuhan buka. Ya. Walhasil kena banyak zikir. Zikir kena banyak. Ya. Zikir kena banyak. Jalan ni. Jatuh tirik mata hatinya melainkan atas syud. Mana tak ada jatuh mata hati ke mana, mesti hati tersyud kepada Allah Ta'ala. Ya. Akan perbuatan Allah Ta'ala, kerana telah nyata hakikat iman. Iman yang dulu dah ada, dia dah proses, dah terang. Jadi berat cermin lah kat rumah kita tu, tutup habis kan. Ataupun kita bawa kereta, tiba-tiba aircon mati, hujan lebat macam kelabu habis. Seorang tukang bawa, seorang tukang lap. Dia lap sikit, nampak sikit, terang lagi sikit. Terang lagi. Dia lap lagi terang, dia terang. Macam tu lah hati kita. Terlap lagi, kita tembak lagi terang, lagi nyata kebesaran Tuhan. Lagi sedap dia menghampirkan dia, kelazatan dengan Allah tu makin dibuka. Kerana telah nyata. Nyata tu apa panggil? Tajalli lah. Tajalli tu makna kenyataan Tuhan tajalli kat hati dia. Asma' dia. Dia memandang di satu je, itu tajalli ilahiyah al-ahadiyah. Kalau dia Tuhan tajallikan dengan zikir tadi, dia terasa betul tajalli apa? Tempat tumpu, semua tumpu terikat dengan Allah. Itu dipanggil tajalli al-ilahiyah as-samadiyah. Ya, qul huwallahu ahad tu ahadiyah. Allahu samad tu as-samadiyah. Apa makna samad? Tempat tumpuan. Semua bertumpu dengan Allah. Tak ada satu benda boleh terlepas dengan Tuhan. Nampak oleh orang yang nampak, tak nampak oleh orang yang buta. Ya. Ni mata nampak buta, nampak tengah buta. Ini orang panggil buta celik. Buta celik. Pencuri masuk rumah dia, nak curi. Tiba-tiba di tengah tidur mata buka ni. Tuyul layu dia nampak. Rupanya tidur. Dia tidur mata tak katuk. Pencuri pun takut. Maksudnya apa? Zahir dia nampak, padahal terbuka mata badan dia tak nampak. Zahir dia boleh memandang, tapi batin dia gelap. Ni bahaya ni. Kita nak dua-dua terang. Ya, kalau tidak pun luar tak nampak pun tak apalah. Dalam jangan tutup. Ini luar bukan terang, dalam rapat. Ya, tak nampak langsung. Ini bahaya. Bila rapat dalam tak boleh jalan. Bahaya. Macam mana luar kalau butuh tak boleh berjalan, susah. Betullah dalam. Ya, kita nak berjalan ke Tuhan, nak cepat tak? Nak sedap tak? Nak laju tak? Kenalah cepat bawa kerja. Tutup biar cepat bagi terang. Lagi terang, lagi laju. Kan? Bawa kereta macam tu kan? Lampu terang, sedap pandu. Ni bawa motor Honda Cup Chai. Kan? Terlanggar lubang tercabut mentul. Bukan pada mentul tercabut. Mengagur-ngagur. Bam, langgar tender track. Macam tu lah kita. Kalau iman kita punya pandangan macam tu, bam, langgar maksiat. Kejap bam, maksiat. Kejap masuk longkang maksiat. Kejap masuk macam-macam. Kan? Sebab apa? Mental dalam dia tak clear. Allah. Atas syuhud dan akan perbuatan Allah Ta'ala, kerana telah nyata hakikat iman. Tu. Sebab telah terjadi hakikat iman terbuka dan yakin di dalam batin hati tadi. Bahawa sekalian perbuatan itu terbit daripada qudratullah Ta'ala. Kita maju surudian kan? Ya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ta'ala atas tiap satu dia maha kuasa. Qadir makna zatun muttasif bil qudrah. Zat yang bersifat dengan kudrat. Okey, sah dah iman dia. Dia yakin Tuhan mempunyai sifat al-qudrah. Bila mengaji pula, dia tambah takluk kudrat apa? Semua. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia punya apa tugas? Semua mungkin makhluk bawah kuasa dia. Okey, kita pegang satu akidah. Sekarang nak bawa ni bukan pegang, naik atas lagi. Pandang, rasa. Dia nak pandang, dia kena apa? Terang, cermin. Itulah kena lap. Apa lap dia zikir? Allah, Allah, Allah. Tembak itu entah nama-nama, syok dia. Ya, kita sebut nama-nama apa? Jadi manis. Dia kasih. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa yang kasih satu benda, dia banyak sebut, banyak ingat. Itu buat latih. Ya.
Bahawasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala, kuasa besar Ta'ala. Dan selain daripada Ta'ala itu, tiada sekali-kali pada hakikatnya mempunyai perbuatan. Ini kita nak nafikan tu. Kita nafi sebab la ilaha illallah. Peringkat pertama apa? La ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Zat yang mana dia tidak berhajat pada lain, satu makna. Itu makna terkaya. Yang kedua, yang lain semua terikat dengan dia. Itu Tuhan. Zat yang kata Tuhan ni, semua benda tak boleh terlepas daripada dia. Kalau ada satu zarah benda terlepas daripada dia, maka batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, bermakna langit bumi tak boleh tak ada sanik, tak ada pencipta. Siapa boleh buat? Kita lalat seekor tak boleh buat. Sekarang langit bumi ada dah? Ada. Menandakan wajib ada zat yang bersifat ketuhanan. Okey. Bila kita nafi la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan illallah, melainkan Allah. Makna jawatan ketuhanan, sifat ketuhanan mutlak, tunggal, dimiliki oleh Allah Ta'ala. Baik. Bila kita pandang pandangan kedua, dah tahu kan Allah Ta'ala tu maujud. Dia adalah Tuhan. Maka kewujudan Allah Ta'ala tu dipanggil kewujudan yang wajib. Yang lain hukum dia, wujud dia apa? Mungkin. Jaiz, harus lagi. Jadi sebenar-benar wujud siapa? Dia. Sebab wujud dia tidak berkait dengan siapa, tidak terikat dengan siapa, tidak dikawal oleh siapa. Wujud semua lain daripada dia makhluk, semua dikawal. Siapa kawal? Dia kawal. Allahu yudabbir samawati wal ardh. Jadi sebenar-benar wujud siapa? Dia. Itu dia kata la maujud illallah. Apa makna tak ada maujud melainkan Tuhan? Bukan tak ada nampak ni, nampak. Habis orang kata nampak? Tak. Nampak ni macam bayang. Kita berjalan ada bayang tak? Nampak. Nampak bayang tak? Nampak. Tapi kenapa? Kalau orang tanya berapa orang datang? Seorang. Bayang tak kira. Kalau kita kira berapa orang? 3. Mana kau? Spotlight kau terang lah. 3 bayang tu. Dengan aku 4 lah kira. Kau ni gila bayang ni. Bayang orang tak kira. Nampak tak bayang? Nampak. Ada tak pandang? Ada. Tapi orang kira tak? Sebab apa? Sebab bayang punya kewujudan ada berkait dia ditambat oleh yang membayangi Tuhan dia. Wujud sebenar tu wujud Tuhan. Nisbah dengan bayang, wujud sebenar Tuhan dia. Sebab apa? Bergerak dia, bergerak bayang. Kalau dia bergerak, bayang tak bergerak. Dia diam, bayang bergerak. Itu mungkin seminggu lagi kot. Nak padam. Jadi maknanya di situ contoh. Jadi kita ni dipanggil membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Semua makhluk dipanggil membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Jadi kalau pandang bayang tak nampak Tuhan, itu orang memang tak bersihat dia. Bila kita nampak bayang dan kita meninggalkan pandangan bayang, bila ditajalli. Kita pandang dekat Nakor kan, rumah kita Nakor. Rumah ni tak ada Nakor, batu je. Kan? Rumah kampung Nakor orang kita nampak bayang orang lalu. Bayang dia. Kita perhati. Tiba kat pintu kita pun buka. Dolar. Bila dolar ni kita panjang bayang ni tak? Tak ada. Tak nampak lah sebab dah nampak Tuhan. Selagi tak nampak Tuhan, kita mesti bayang. Bayang siapa ni? Bayang nampak kita tengok ni kan. Tuhan dia nampak Tuhan, bayang tak pandang lagi dah. Begitulah ahlilah. Selagi kita pandang makhluk, sebab tak terbuka dengan Tuhan. Bila tajalli ia terbuka, hilang. La maujud illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia. Ketika itu baru sedap. Kan? Kalau bercakap dengan Tuhan, tak cakap dengan bayang. Ni cakap dengan bayang. Faham ni? Jadi kita sekarang nak menghilangkan pandangan bayangan makhluk. Makhluk ini sukakan seolah macam membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Sebab tu bila tengok bayang, mesti kita nampak. Nampak di bayang orang, kita siapa dia ni? Mesti tahu. Nampak bayang wadah. Kau tak nampak bayang siapa? Pergi pandang bayang. Pandang bayang mesti kita tahu siapa dia ni. Begitulah mana. Kita pandang ni makhluk, mesti nampak dia. Allah. Dan dia cepat terbuka lah kan. Dia pandang dia je. Bayang ni orang pandang. Dan satu lagi. Dan murad dengan fana situ. Pada martabat ini nafsul mulhamah. Ya. Fana itu bermakna antabdu azamatillah. Terserlah terang, tajalli, terang di batin hati seorang tadi kewujudan Allah Ta'ala. Terang, dia tak terasa yang lain tadi. Itu dia panggil apa? Fana, terang. Maknanya ru'yatullahi bila khalqin. Batin dia memandang kehadrat Tuhan, ya, makhluk tak nampak. Itu fana.
Kalau bakat dia lain. Dia kekal memandang Allah dalam memandang makhluk. Ru'yatullah bi khalqin. Ya. Makna pandangan tak kosong. Mana saja tu pandangan di hati nanti bakal kekal dengan Ta'ala. Merasakan kebesaran dan karunia. Apa perlu? Oh, sangat perlu. Apa perlu ni pandangan? Sangat perlu. Tak ada pandangan kita dengan Tuhan dah, punca kita terlingkup, punca terbalik, tunggang langgang, amal tak jadi, amal rosak, punca tak dapat memandang. Sebab bila dah pandang dah sedap dengan dia, dia takkan paling empat lain. Orang yang dapat kelazatan dengan Allah, dia takkan berpaling dengan lain. Semua sifat mahudah akan duduk kat dia. Az-zuhdu, al-war'u, at-tawakkul, semua dekat dia. Sebab apa? Dia dah kenal siapa dia sebenarnya. Dia tak kenal tu dia mengaban, sana pusing. Buat ibadat kena orang, buat itu pusing orang. Oh, jauh dia sasau tuan-tuan. Ya, sebab tu nak cari pembukaan cukup penting. Nilaian kualiti semua duduk situ. Bila ada mukasyapan dengan Tuhan dia, dia punya kualiti, dia punya pangkat semua jadi kelazatan, kenikmatan semua duduk situ. Lepas tu dia orang kejar ni. Ya, para arif bila dia kata syammir wala tazar zakiran maut tibanisyanuhu dalam. Sing tangan baju kamu, mana kena sungguh-sungguh. Pemangkin dia apa? Jangan kamu lupakan kematian, sebab lupakan mati sesat yang cukup terang. Ya, itu maksudnya. Dengan fana pada martabat nafsu mulhamah itu iaitu luput daripada perasaan keperasanan. Itu dia. Kita kena sentiasa terangkan keperasanan kita dengan Allah. Tutup perasaan kita dengan makhluk. Ini terbalik dengan Tuhan dia buat tak perasaan ni. Ni kurang ajar. Duduk rumawan dia buat tak perasaan dengan Tuhan rumah. Buat tak dia. Dia kena tampung. Kau menumpang rumah orang, kau buat tak perasaan dengan tuan rumah, nak mampui ni. Ini bukan tuan rumah ni. Khalik pencipta, semua dia punya. Ya. Sebab tu tuan paksa kita. Surah Al-Fatihah kena baca. Jadi wajib tak baca tak sah mayang. Kan? Sebab dalam tu besar tu. Tauhid Ar-Rububiyah. Alhamdulillahi Rabb. Rabb tahu mana? Kita puji pada Tuhan yang mengawasi, menjaga semua milik dia tu. Kita kena perasan benda tu. Kita dalam milik dia. Allah. Daripada perasaannya dan daripada perbuatannya dan dia segala panca inderanya, iaitulah ghaib ia dalam pendapatannya di dalam syuhud tadi. Akan Allah Ta'ala lenyap. Mana bila terbuka aja tajalli kan, lenyap yang lain. Lagi ada tu mana belum tajalli, tak sempurna lagi. Ya. Bila bintang berkelip menandakan matahari belum terbit. Selagi bintang berkelip bermakna matahari belum terbit. Kalau matahari terbit, bintang ada berkelip, sebab matahari dah terbuka. Begitulah. Dia terbuka dia matahari makrifat dalam batin hati seorang, hilang pandangan makhluk. Hilang mana? Hilang dalam. Tengok risau, aku dah hilang, biar aku nak kerja macam mana besok ni. Projek banyak dapat. Bodoh now. Orang bincang dalam lah, bukan luar. Ni dalam punya pakaian rohani kita bincang. Luar kau kerja lah. Syariat dah ada hukum, buat yang halal, cari halal dah lah. Tu je. Yang ni dalam. Semua kita bincang ni, enjin dalam tu ni. Ya. Sebab enjin dalam bila bersih, cantik, kita lazat dengan Tuhan, orang pun tak tahu. Ya. Sebab orang dapat benda ni, dia punya rahsia sedap, dia shout dengan Tuhan. Kalau boleh nak tutup, jangan orang tahu. Lagi sedap dalil orang tu dapat benda ni, lagi nak tutup. Sebab bila kita buka dia, benda tu dah cerai. Genenting kau ni cerai kan. Tak ada kau. Rohani punya kau lagi dapat tutup. Sebab kita lagi tutup, lagi sedap. Dan nak dapat banyak pembukaan, kena tutup. Lagi kamu tutup, lagi Tuhan buka. Kau dapat sikit je tu kampung tahu, jauh. Ya, sebab tutup. Sebab apa? Bila kita buka, takut. Dan itu biasa berlaku. Bila kita buka aja, bermakna kita minat, kita ni dipandang hebat. Anak boleh nampak tengok. Lama-lama kan dah habis. Ya, kalau kita tutup, bermakna kita nak apa? Kita dengan Tuhan. Ya, mesra tu dia dengan asyik dan cinta dia tak buka dengan orang. Dia bercinta berdua kan. Baru syok kan. Begitulah mahabbah kita dengan Allah Ta'ala. Ya, rindu dia tu. Bapak sampai tahap rindu sampai malam dia tak tidur kan. Kan? Dia main mesej sampai subuh. Oh, cinta betul. Sampai kong bateri. Itu dengan orang, dengan Allah Ta'ala, lagi dahsyat. Sebab itulah orang man ruzikal halawatul munajah.
zala anhu an-naum. Siapa Tuhan rezekikan, Tuhan tajalli buka ni benda kalau dia dapat, ya, hilang perasaan mengantuk. Syekh Abdul Wahid 40 tahun. Ya, Imam Malik dan banyak ulama besar wudu isyak sampai subuh 40 tahun. Apa mana? Malam dia tak tidur. Bukan boleh buat-buat tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat-buat jadi haram lah kan. Aku nak jalan macam wali kan. Besok pagi dia macam jalan macam minum toddy. Untuk pejabat langkau bangku tu jadi haram. Sebab benda tajrid kena riadah, dia naik sikit-sikit sampai dia jadi memang taraf dia tu. Bukan boleh buat-buat. Tuan kurniakan kelazatan tu sampai dia tak mampu. Nak tidur pun tak mampu. Ada budak sudut sampai 7 hari tak tidur. Nak tidur jangan kata terasa dia je tak boleh tidur. Tu bukan boleh buat-buat tu. Zauq Tuhan bagi. Tajalli Tuhan buka. Ini bongkang pewazan tak bangun subuh itu jadi wali apa itu. Itu nanda kau rindu Tuhan belum kuat. Habis dapat pembukaan Tuhan bagi tak kita boleh nak bagi. Supaya kita apa? Supaya kita apa? Sedar dia bagi aku dah bagi ke Allah, masya-Allah. Pandang rahmat Tuhan. Ya, supaya kita tingkatkan ibadat. Dia Tuhan bergana, dia Tuhan tak bagi apa tuan. Ya, Tuhan tahu dia ni aku bukakan hanyut, Tuhan tak buka. Ya, ditutup. Ada satu waliullah yang dia sendiri pun tak kenal wali. Ini dia tak wali mengaku wali banyak. Dia nak dapat sejarah anak wali tu kacau, tu Woklo, Kelantan panggil Woklo. Siap masuk WhatsApp, ambil berkat. Keturunan wali Songo. Macam-macam tuan-tuan. Ya, orang dulu lagi tutup. Dia tak mengaku dia tuan. Ya, takut. Sebab apa dia tutup? Sebab dia tidak mau kemanisan dengan Tuhan tu terjejas. Kalau kita buka aja, maknanya kita dah lari pandangan daripada Allah kepada makhluk. Dia rosak, persen akan rosak. Sikit-sikit rosak, lama habis. Ya, dia sayang benda tu. Bila sayang, bungkus betul-betul. Bungkus kita dengan dia je. Ya, itu rahsia maknanya. Sebab nama pengesir. Kan? Makan sir, nama pensir dan tak boleh ikut dedah gitu. Dan gaib daripada pendapatnya dari dalam syuhud akan antara itu dan syuhud, mana pandangan dalam syuhud tu, tumpuan pandangan dalam tu musyahadah. Syuhud musyahadah sama makna. Akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Dia rasa betul dalam tu, bukan tahu. Tahu memang kita dah tahu. Terasa betul. Kan? Jadi maknanya. Tiap-tiap yang merasa mesti tahu. Tiap-tiap tahu tak semesti merasa. Kan? Satu jenis buah, orang panggil buah angkat letak. Apa nama dia? Buah durian, pisang king. Tahu angkat, nak beli, letak apa mahal no. angkat letak. Nak beli 10 biji, 10 biji. 3 biji 100 lebih 200. Mau dah. Kan? Ya kita tahu dia sedap tapi tak nak makan tak sama. Tapi kalau dia dah makan, lagi sedap sebut kan macam. Itu dengan buah. Ini bukan buah Allah Ta'ala. Sebab dia punya lazat, dia punya nikmat, masya-Allah. Iza zukirallah, sebut je wajilat, berkocak dalam kan. Dia punya lazat. Carilah lazat dengan Tuhan. Bi fal yafrahun, dengan aku nak kamu gembira Tuhan kita. Seronok, zauq. Buat zikir. Pagi pingsan tuan kan. Ini orang zikir-zikir kita dah takut lama. Dia tak tahu Syekh Abdul Qadir Jalani siapa tak kenal dunia semua. Tu wali besar. Dia tak tahu Syekh Qadir Jalani kena buat majlis zikir 2 orang jalan terus. Bukan jalan mana, jalan terus. Suka terbuka ijat terus atau angkat nama tu. Wah, kalau buat zikir mati ni boleh Maria sangat. Ni apa abang kau zikir sampai mati. Ada kawan tanya, dah macam mana pula sampai macam tu zikir sampai kan terbaring menjerit macam mana. Zaman Rasulullah berlaku gitu. Ni Wahabi tanya pula kan. Dia kira sama Rasulullah ya. Macam dia je tak kenal Rasulullah. Ya. Dalam kitab Mabasul Asliyah dia bahas apa dia kata dalam tu? Dia kata humul mutahharun. 2 batang dia jawab. Kau nak banding kau dengan zaman Rasulullah dengan sahabat? Para sahabat tu humul mutahharun, orang yang suci bersih rohani dengan tanah makrifat. Kita ni berkarat. Ibarat kita duduk dalam hutan pakai cawat macam orang sakai yakun. Nak bandingkan dengan orang 2 tahun yang hari-hari pandang pembangunan rumah 5-60 tingkat, naik lift KLCC syuk kan. Kalau bawa
Orang hutan tu pakai cawat naik ni, dia meraung dalam tu kan. Ya. Dia bawa dia mau naik lift tekan dia pun. Atau istilah kata usaha masuk kampung. Usaha tak masuk kampung, masuk kampung dia cengang. Itulah. Rohani kita yang tak pernah menghadap medan makrifat yang begitu hebat, tiba-tiba dia zikir terbuka sikit tuan. Tu tak boleh kontrol. Sedap dia kan. Itulah cerita dia. Zat wa man lam yazuk yang tadi. Tak rasa dia rasa lah. Tapi bila dia sudah tamkin balik, dia dah steady balik. Ya, para masyayikh dia senyap kan. Kita bau ni rasak kan. Menjut jelah. Terbuka tengah sedap kan. Bila dah biasa tak ada apa lah. Dia hari pergi sana apa dia kan. Kawan ni masuk sana masuk pagar dah berhenti. Dia tengok kan. Macam tu lah. Ibu masuk, pandang pergi kanan. Tak pernah pandang. Kena nikmatan. Tapi bila dah biasa, dia bakak dengan Tuhan, steady. Ya. Luar steady biasa, tapi dalam dia sentiasa rindu yang kuat dengan Ta'ala. Manis yang kuat dengan Tuhan. Allahumma ja'alna. Dan murad dengan fana itu pada nafsu mutmainnah, dia peringkat-peringkat ni, fana dalam mulhamah, fana dalam mutmainnah, dia dah bermasuk ni. Ya. Kalau amarah tak ada fana, tu benar dia belum masuk lagi. Ni mutmainnah, dia tenang dengan Tuhan. Akan datang fana segala sifat pula, dan syuhud ia akan segala sifat Allah. Dia matikan pandang kudrat makhluk dan memandang kudratillah. Itu kata matikan diri kamu. Dia mematikan memandang ilmu makhluk dan memandang ilmu Allah. Dia syuhud dia ilmu sifat Tuhan kan, ilmu hilang ilmu makhluk, tak ada benda dah, kosong. Dia pandang kudrat Allah dia, habis kosong kudrat lain. Tu. Ibarat gunung kecil, gunung ledang, kita letak kaki gunung Everest hilang. Ada dia macam tak, dia telan oleh ketinggian gunung Everest yang cukup tinggi. Itu makhluk sama makhluk. Ini dengan Tuhan nak banding, tak terbanding kita. Dan murad dengan fana pada nafsu, ya, mutmainnah itu ialah lagi akan datang fana segala sifatnya dan syuhud ia akan sifat Allah Taala. Dan murad dengan fana pada martabat radiyah ni lagi tinggi dan akan datang ialah fana dirinya daripada segala sifat basyariah kemanusiaan habis. Di dalam syuhud, ya, di tenggelam tu dalam syuhud akan ahadiyah Allah Taala. Ini dipanggil tajalli al-ilahiyah al-ahadiyah. Tajalli pembukaan. Banyak tuan-tuan ni. Banyak pintu tuan buka ni. Ni tanya satu pintu pun tak terbuka. Duduk luar kerja. Kan? Hujan panas lokos kita. Buka, dia dibuka pintu tu. Kita tak nak buka futuhat. Itu panggil futuhat. Pada martabat nafsu radiyah tu lebih telah hampir ia pada makam baka. Ya. Dia biasa kena masuk panak dengan baka tak jauh kan. Dia mengalami panak sekejap, lepas tu dia baka Allah. Ya. Dia punya fokus sama tu. Dan makam itulah martabat nafsu mardiyah. Yang lagi datang dia akan bincang, dia akan datang ya, insya-Allah. Dan alam itu dipanggil alam nafsu mulhamah, itulah alam arwah. Apa maksud alam arwah? Dia punya sangkutan dalam, tarikan dalam semua tak main luar. tak ada di api luar. Ya, tarikan sentuhan dia berlazat dengan alam atas dia. Alam unliyah. Alam sufli tak ada, tak main bawah. Kita asyik main bawah ni sampai haus kira duit ni. Dalam bawah dia kira duit. Sampai haus, cap jari hilang. Asyik kisik duit, hari-hari tak habis. Dia tak ada lah. Dia tarik di dalam. Dahsyat benda ni. Jasad dia bersama makhluk, hati dia mak Allah. Ya, kain, bain. Itu makam dia orang tinggi ni. Ya. Allahumma ja'alna min. Kan terlintas hati aku ni boleh sampai ke? Jalan Ibnu Attak kata, jangan sekali kita lintaslah hati kamu. Macam muka aku ni boleh sampai. Seolah-olah kamu lemahkan kuasa besar Tuhan. Banyak wali-wali perompak penyamun asal di akhir jadi wali besar. Bukan jadi orang salih biasa. Ya. Sebab tu Tuan Haji Umar Az-Zuhdi dia kata, kau jangan sangka dekat pejabat-pejabat tak ada wali. Sebab wali diukur mana? Ni dalam. Sebab luar tak nampak. Ya. Lahir tu kerja kat pejabat, rupanya wali Allah dia. Ya. Dia jangan pula anak pejabat anak wali kot. Wah, dia wali nikah. Ya, maknanya dalaman dia bersih, insya-Allah tak buka, dia tak kira kat mana. Ya. Dan dia orang duduk taraf dia lagi dia tutup entah. Dia tak nak orang tahu. Ya, tu rahsia tu. Lagi ditutup, lagi lazat. Tekan edah dia. Dia tu buka masuk dalam WhatsApp dekat berjual ni. Kau punya kacau tu. Macam-macam tu tuan ni. Akhir zaman.
Kata Syekh Abdul Syarani, akhir zaman kau tengok banyak orang mendakwa. Sana sini dakwa macam-macam. Semua karut banyak, penjaga je lah. Tarekat banyak, mengaku tarekat tu, tarekat ni. Sanad tak ada. Oh, buat amal, ramai yang ikut. Itu sanad tarekat tak ada sanad. Banyak. Itu jaga tu. Ya. Perjalanan ni kena detail betul-betul supaya jangan disalah maknanya. Habis. Dan alam ini dipanggil alam nafsul mulhamah, alamul arwah, wallahu alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lana fa inna khairal qulubi anta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah.